terrain. Okey, terrain analysis biasanya digunakan untuk kita membuat analisa kepada bentuk muka bumi, ya. Bentuk muka bumi yang kita cintai ini. So antara benda yang penting dalam terrain analysis ni, kalau anda tengok, dia adalah kita nak tengok kekasaran, ketinggian, roughness, densityness, kecerunan, slope, bagi kesesuaian untuk pertanian, perjalanan dan lain-lain lah. Kita menggunakan DEM, Digital Elevation Model, yang biasanya kita boleh dapat sumber daripada satellite imaging, daripada Landsat satellite. Tadi ada saya dengar kawan-kawan kita kata pasal MAHSA, bukan MAHSA apa tu? MAHSA, itu semua satellite image lah. Atau anda boleh dapat daripada image drone dan lain-lain lah, yang kapal terbang ke, itu semua boleh digunakan, ya. Okey, dalam modul ini ataupun dalam contoh ni saya akan cerita tentang beberapa contoh lah, ada 6. Tapi saya tak percaya 6 ni kita boleh cover semua lah dengan masa yang ada ni. Cuma saya akan cerita yang penting-penting sahaja sebagai contoh hill shade dan slope, ataupun aspek lah. Yang lain-lain nanti saya akan cuba ambil masa untuk ceritakan di dalam konsep air tu tadi, yang saya kata dengan menggunakan SRTM ni kita boleh tahu juga dekat mana punca air, dekat mana water body, dekat mana air tu datang, dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada capaian kandungan pembelajaran seperti berikut. Okey, ini contoh DEM Digital Elevation Model. Kita ada daripada topography mapping, dalam flooding model pun boleh, estimate risk dan lain-lain lah. Yang ini anda boleh tengok lah, kita punya jenis-jenis klasifikasi dia mengikut dia punya accuracy, Yang paling accurate pakai LiDAR. LiDAR tahu LiDAR? LiDAR ni kita pakai LiDAR apa? Allah masya Allah. LiDAR ni dia salah satu sensor lah, kan. Kita ada banyak jenis sensor yang kita boleh gunakan untuk buat image daripada aerial condition. Okey, ini contoh SRTM dan juga LiDAR. Ni contoh lah, anda boleh nampak dia punya resolution, mana yang lebih cantik ataupun mana yang lebih accurate. Kita boleh nampak LiDAR ni lebih accurate lah. LiDAR ni sedikit mahal sebab dia punya teknologi sensor dia tu. Okey, untuk tujuan dia anda perlu masukkan SRTM ni semua saya dah cerita tadi. Tuan-tuan pun dah banyak buat dah. Okey, kita akan buat yang pertama hill shade. Hill shade adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mencipta pandangan realistik muka bumi yang mencipta 3 dimensi dengan paparan 2 dimensi. Maknanya kita melihat daripada cahaya dan menilai pencahayaan itu, kan kita ambil gambar tu daripada satelit, kan. Satelit kan daripada atas. So kita nak tengok mana cahaya itu datang, bukan cahaya keimanan, cahaya matahari lah. Keimanan datang daripada mana-mana je, kan. Ni cahaya matahari. Daripada situ kita nak hypothetically kan kawasan tu berbukit, tak berbukit dan sebagainya. Ini contoh hill shade. Jadi kita akan buat, saya nak bagi tahu dululah idea-idea dia. Kemudian kita akan buat pasal slope. Slope ni kecerunan lah. Kita nak tentukan sama ada positive slope, zero slope, negative slope ataupun undefined slope. Maknanya slope kita tak tahu. Ini contoh positive slope, mencanak naik ke atas. Zero slope maknanya mendatar. Negative slope, kalau kita nampak negatif, maknanya kita tahu itu adalah kawasan cerun bukit menurun. Kemudian kita ada undefined slope, slope yang kita tak tahu apa yang ada kat situ. Hanya Tuhan, malaikat dan lain-lain je lah yang tahu. Ini contoh, nanti kita akan gunakan raster calculator. Tadi kita cerita pasal field calculator. Ini kita cubalah mana yang anda boleh follow, Dan yang aspek ni sedikit susah nak faham kalau anda tak boleh nak bayangkan orientation. Orientation ni adalah utara, selatan, barat, timur. Betul ke timur barat? Kita try lukis, ingat balik geografi, utara, lagi selatan, mana barat? Barat, timur, betul? Dia salah? Betul, kan? Ini apa dia? Utara tenggara, timur laut ke timur? Macam mana ni? Saya dah tak ingat ni. Saya kena tanya tuan-tuan perempuan ni. Utara, selatan, antara utara dengan timur dipanggil apa? Timur laut. Saja je, tengok. Timur laut dalam bahasa mereka dipanggil East apa? West line. Okey, timur laut. Yang ini dipanggil timur tenggara. Tenggara. Timur barat lah, tenggara. Barat laut, betul? Barat daya. Barat daya. Okey, yang ini adalah barat laut, Okey. Ini juga anda kena tahu yang dia punya bahasa Inggeris lah. Sahabat saya pakai bahasa Inggeris punya terminologi. Takut saya pun confuse. Ini sebenarnya ni north, south, west, east, kan? Yang ini adalah north east, betul? Yang ini adalah south east. Yang ini adalah north south west lah. South west.
panggil sebagai Westlife. Ini zaman kita lah kan. Zaman budak sekarang dah tak kenal Westlife, Backstreet Point. Contoh. Okay. So, kita akan pelajari aspek ni. Mungkin saya tengok lah. Kalau tuan-tuan puan boleh terima dan boleh try buat, kita buat. Kalau tak, kita skip lah. Kita akan try tengok yang senang-senang je seperti TPI ataupun TRI lah. Ruggedness Index dan juga kita panggil Position Indices. Alright. So, itu adalah antara yang kita nak buat. Last kali kita akan come out dengan simbologi. Kita nak tengok kita punya kawasan, apa tu tadi? Kawasan Cameron Highland tu. Tapi saya, kalau boleh saya tak nak buat sangat lah pasal benda ni. Sebab saya, kalau kat Cameron tadi yang saya tanya pasal sungai tu, kerana saya lebih berminat nak tahu mengenai aliran air sungai. Yang saya akan ajar tuan-tuan dan puan menggunakan processing tools yang dinamakan sebagai GRASS. GRASS. Yang ni, GRASS. Ada tak GRASS ni? Kalau tak ada, tuan-tuan dan puan kena install ni. Nak install GRASS ni pun boleh tahan jugalah. Dia ada 2 installer yang kena ada untuk buat analisis lanjutan ini. Pertama adalah GRASS, kedua adalah Saga. Saga dan GRASS. Ada tak Saga dan GRASS kat dalam tuan-tuan punya installation? Saya rasa yang Windows patutnya tidak ada problem. Dua-dua ni boleh ada. As it is lah, Saga dan juga GRASS. Ada tak Saga ke tak ada? SAGA, Saga. GRASS ada, Saga? Saga tak ada ya. Okay, Saga tak ada, nanti kita boleh install lah Saga. Ada setengah-setengah Windows, bila anda install, dia akan ada install sekali Saga. Saga tu untuk buat analisis lanjutan yang lain. Seperti nak membuat modeling dan lain-lain. Nanti kita belajar buat modeling sekejap lagi ya. Processing Saga NextGen tu dia punya plugin, ya betul. Tapi dia kena, kalau tuan install yang itu, dia mesti ada binary pada installer 7.2. Binary pada installer 7.2 kena carilah dekat dalam Windows lah. Nanti kalau sempat saya tunjukkan lah macam mana cara dia. Dia agak tricky sikit nak buat tu Okey, secara umumnya itu yang kita akan buat pada pagi ini. Okey,